Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Hari ini kita akan membicarakan 2-3 perkara yang berlaku ke belakang ini. Tok, hari ini pertama sekali kita nak bincang pasal titah addendum. Nampaknya titah addendum ni timbul balik sehari dua ni sebab di media sosial baru ni sehari dua ni ada keluar balik dia punya sebahagian daripada titah addendum tu lah dikeluarkan di media sosial. Pesan Najib lah, Pesan Najib yang membenarkan Najib diberikan tahanan rumah. Dan berikutan itu dengan peguam Najib meminta pihak kerajaan berterus teranglah sama ada tahanan ini wujud ke tidak. Tapi maknanya bila ada cebisan tu, cebisan yang terdedah tu maknanya wujud lah. Memang ada. Jadi lah. minta Dato' ulas sikit perkara itu. Benda ni benda lama lah ni, dah beberapa bulan dah. Inilah satu-satunya kerajaan Malaysia yang titah raja menjadi hilang. Tak pernah berlaku sejak merdeka. Entah belum merdeka pun tak pernah. Saya rasa inilah pertama kali dalam dunia. Titah raja, perintah raja mengenai seorang yang ditahan ataupun dipenjara, pengampunannya disulitkan. Hilang. Tak ada siapa tahu. Jadi nak komen apa deh? Ini berarti Kerajaan Madani ini takut kat UMNO deh. Itu artinya. Dia bukan takut Najib sangat. Sebab Datuk Najib ni dia pun dah tahu dah dia punya case publicity dan penerimaan orang ramai terhadap dia sebagai pemimpin mungkin tergugat. Kan dia pun tahu. Dan saya percaya Datuk Najib bukan nak jadi PM. Tapi Madani takut kepada kekuatan UMNO kalau Datuk Najib keluar walaupun di rumah. Tahanan di rumah ni bolehlah jumpa kawan, kan? Boleh bercakap, boleh jumpa buat press conference, kan? Yalah, tapi tu yalah benda ni itulah sebabnya dia takut kepada itu UMNO. itu addendum tu memang ada. Memang ada lah maknanya. Allah, kalau tak ada dia orang dah menteri undang-undang ataupun Perdana Menteri mungkin umum lah, tak ada, no such thing. Yalah, timbalan Perdana Menteri sini dia masa dibicarakan kes tu di mahkamah, di sini buat affidavit. Tapi oleh kerana dia sendiri tidak tengok, dia mengesahkan, dia dah ditunjukkan benda tu. Yalah. Tapi macam maknanya, susah sangat nak selesai benda ni. Dia tak boleh selesai sebab Madani takutkan kepada kekuatan BN UMNO. Sampai bila dia nak takut ni tu? Sampai pilihan raya. Jadi saya rasa addendum ni tidak akan kita jumpa lah. Bocor ke keluar macam mana pun, kerajaan Madani tidak akan menerima hakikat adanya addendum ni, adanya pengampunan ini, adanya reprieve ini. Dan itu berarti UMNO tidaklah boleh begitu kuat, mesti bergantung kepada Madani lah. Tapi kalau Datuk Najib keluar, mungkin kekuatan UMNO BN lebih menyerah. Sudah lain lah. Lain. Itulah sebabnya Madani ataupun addendum ni tidak akan kita ketemui. Tidak akan. Kalau nampak sekalipun akan jadi macam dululah. It looks like me, but it's not me. Jadi addendum pun, it looks like an addendum, but it is not. Dia akan jadi gitulah. Maknanya kalau titah addendum ni tidak tergantung, tak tahu apa tak, maknanya Najib akan kekal dalam penjara sampai 2028 selepas PRU lah. Selepas PRU lah. Tapi masa tu saya rasa kalau tak ada kekuatan UMNO ni tak berubah lah, maknanya tak berubah macam ni sekarang. Maknanya yalah, Datuk Najib akan kekal dalam penjara lah. Dia kena berubah, dia kepimpinan dalam kerajaan ini baru boleh berubah. Misalnya kalau Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri ke, ataupun Johari Ghani jadi Perdana Menteri ke, baru berubah. Tapi kalau Madani menjadi Perdana Menteri kekal, Najib tidak berubah. Najib tak akan berubah. Maknanya kalau Zahid jadi Perdana Menteri atau siapa,
akan berubah lah. Berubah. Mesti berubah. Kalau dah buat affidavit tu tak nak berubah ni. Dan yalah, UMNO ni ada Perdana Menteri, bahan material yang cukup. Ya. Kalau tidak Zahid ke, kalau Joe Ghani ni orang ekonomi, pakar ekonomi, dia mungkin lebih baik sebagai Perdana Menteri. Tapi UMNO mesti berkuasa lah. Kalau tidak, tak boleh lah. tak cukup orang. Yalah. Tapi titah random ni kadang-kadang tu bila kita tengok, kita pun rasa malu tengok dia. Titah raja kan, titah raja, tapi macam pihak kerajaan sini macam dia buat dia buat lindong-lindong, macam dia permain-main lah. Permain-main dengan titah. Itulah yang saya katakan dulu. Bukanlah saya ni pro apa-apa, cuma saya kata kalau kita ni negara yang transparent, ketulusan, dia benda-benda ni mesti telus lah, kan? Mesti mesyuarat, apa mesyuarat keputusan, apa keputusan raja, apa AG kata, ini semua ni maksudnya saya katakan negara yang terbuka, pemimpin yang ikhlas. Itu yang tuntutan Islam lah tu semua tu, kan? Jadi ada lah, senang cerita. Tapi sekarang ni ada tapi tak ada lah. Ada macam tak ada macam ada. Azalina pula tu sebelum dia jadi menteri bukan main garang lagi pimpin UMNO mempertahankan Najib ni. Tapi sejak jadi menteri dia senyap tu. Dia senyap lah. Tapi dia akan bising dekat pimpinan agung tahun depan. Aduh, gitulah. Tapi jelah, sampai maknanya kita, ialah sebagai kita rakyat biasa, kita simpatilah dengan Najib. Pasal benda tu ada, tapi Najib dibiarkan macam itu. Tak ada simpati kepada Najib satu, itu on a personal level. Tapi saya simpati kepada UMNO, Barisan Nasional. Kerana dengan adanya Datuk Najib di luar ni, kita akan lebih kuat. Dan Din bukan UMNO, Din mungkin tak merasai. Walaupun dia rapat dengan Zahid Hamidi. Tapi baru ni saya pergilah tu. Saya nampak bergambar dengan Zahid Hamidi sekarang ni. Dah pakai baju putih dah Din sekarang. Kata malam tautan kasih bertaut kembali tu. Walah. Saya ucap tahniah lah Din. Saya belum lagi bernasib baik. Tak ada. Untuk kita jumpa bersalam cuma pakai baju putih. Saya belum dapat lagi. Tapi yang saya pentingkan sangat addendum ini, bukan personal level tu, ialah satu segi, ya. Datuk Najib kalau dia beri perintah keluar, maka senanglah hidup dia, senang sikit. Tapi penting juga kepada parti, pada UMNO. UMNO akan lebih kuat, betul. Dan kita akan lebih semangat, dan ini akan memberi pertukaran dasar-dasar yang kita rasa perlu untuk rakyat, ya. Itu pentingnya addendum ini. Ya, kalau kita lihat yang PRN sebelum ni tu, ya. PRN Melaka contohnya, PRN Melaka dengan PRN Johor. UMNO BN menang 2/3. Masa tu pertandingan 3 penjuru. Masa tu 2/3 menang dua negeri ni ialah melalui kerja keras. Datuk Najib lah, kita tahulah, semua orang tahu macam mana Najib kerja hari-hari, kan. Tapi dia kerja hari-hari dan dia kerja cerdik. Ada cerdik. Dia betul-betul dia kumpul orang, dia tengok, kan. Dan PRN yang akan datang ni, dia akan berlaku sebelum PRU 16. Jadi ketika ini tidak ada lagi Najib. Najib di dalam. Soalnya, adakah UMNO BN masih mampu menang 2/3 di Melaka dan di Johor? Itu yang UMNO perlu fikirkan. Saya rasa sukarlah. Tapi itu mungkin ada senario politik baru, kita tak tahu, ya. Tapi setakat yang kita lihat sekarang ni agak sukarlah. Nak mencapai kepada tahap semasa Datuk Najib ada. Kemenangan yang sebelum ini, susah tu. Okey, apa lagi nak cakap, Din? Okey, tu yang nanti sebelum Din habis tu, apa makan dengan jamuan dengan Datuk Zahid ni? Kita makan Chinese food tu. Macam mana parti Melayu makan Chinese food ni, Din? Boleh tahu, ini Melayu Madani tu, Chinese food. So pasal makan malam, dinner, so kita makan Chinese food lah, lauk, ikan kerapu, semua okey tu. Okey, ikan mahal lah. Cuma tinggal lagi kita bertemu kawan-kawan lama 28 tahun lepas. Dulu 28 tahun lepas semua rambut hitam, sekarang ni semua rambut putih ataupun yang tak ada rambut langsung. Tapi bagus jugalah mengenang kembali perjuangan pemuda
Yalah, tapi dalam majlis tu yalah kita tengok memang Zahid dia dapat, dia orang rakan-rakan lama ni masih bersama dia lah. Zahid Hamidi. Dia pandai jaga orang. Dia pandai jaga. Dia pandai jaga penyokong. Yalah, penyokong. Dan penyokong yang menariknya tu, yang hadir ketika majlis tu bukan saja yang 96 tu bersama dia, tapi sekarang ni sebahagiannya ada yang bersama dalam PKR. PKR Bersatu pun ada. So tapi hadir. Tapi tak lama masuk BR lah semua tu. Tak tahulah. Cuma malam tu yang betul-betul orang kanan masa 96 ialah Saifuddin Nasution. Tapi Saifuddin tidak hadir malam tu. Dia barangkali di luar negara, tapi dia sampaikan pesanan dia melalui video lah. Tapi ramailah lagi yang dalam Bersatu, yang dalam PKR yang hadir. Macam daripada Kelantan Supardi datang, macam daripada Johor Aris Samsudin, dia sekarang Bersatu, tapi dia hadir juga malam tu. So baguslah. Baguslah. Tanyalah. Okey, Din, apa lagi nak cakap? Okey, Tok, kita nak cakap pasal pemilihan Bersatu lah, Tok. Pemilihan Bersatu. Okey. Pemilihan Bersatu ni dah tutup, dia punya pencalonan. Dari segi presiden, timbalan presiden dah selesai. Muhyiddin akan menang tanpa bertanding, Hamzah menang tanpa bertanding timbalan presiden. Cuma yang jadi isu ni ialah naib presiden. Naib presiden sebelum ni Peja dia timbalan presiden diturunkan kepada naib presiden, dan Muhyiddin dalam ucapan sebelum ini dia menyatakan pelan damai dia ialah Peja turun kepada timbalan naib presiden, dan dia nak yang naib presiden yang ada sekarang Radhi Jidin dengan Ronald Kendi kekal, sebab dia kata dia selesa bekerjasama dengan 3 orang lah. Tapi bila pencalonan ditutup semalam, ada 6 pula bertanding tu. Ada 6 pula bertanding. Naib presiden. So yang 3 lagi lah Rafiq Abdullah daripada Selangor, yang kedua Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu, yang ketiga Aziz Zainabidin, Ketua Bahagian Bersatu Batu Kawan. Jadi Wan Faisal dia kata bila berlaku benda ni macam Muhyiddin tak seronok lah. Macam pelan damai dia itu tidak terima oleh ahli bawahan. Sedangkan dia nak top 5 ni tak payah bertanding lah. Naib presiden tidak bertanding, tapi akhirnya ada pertandingan juga. Jadi pada saya tak ada perlu bimbang lah. Tan Sri Muhyiddin tak perlu bimbang lah. Yang menang 3 orang ni lah. Peja, Radhi Jidin, Ronald Kendi. Datuk yakin 3-3 akan menang? Menang. Because yang 3 lagi tu ialah eloklah dia bertanding, sekurang-kurangnya orang kata ada demokrasi dalam parti. Kalau tak ada langsung, mungkin orang akan kata ini diktator. Diktator. Jadi saya rasa baguslah ada pertandingan, ada sehat maksudnya. Tapi saya yakin yang orang yang diminati ataupun yang presiden selesa akan menang lah. Di Malaysia ni kalau presiden tak selesa, biasanya macam tu lah. Susah. Biasanya macam tu. Macam saya berpolitik lama, tapi tak ada presiden yang selesa dengan saya. Sejak zaman Mahathir sampailah sekarang, tak ada presiden yang selesa. Sebab itulah saya jadi podcast. Jadi balik kepada Bersatu. Saya rasa tak perlu bimbang. Tan Sri Muhyiddin tak perlu kecil hati lah. Bukanlah dia orang lawan ni nak menyangkal kehendak presiden, nak menunjukkan parti itu demokrasi dan friendly contest kan. Dia pertandingan ni ada baik juga. Dia kalau tak ada pertandingan langsung, nanti orang kata parti ni parti muram je, tak ada action. Orang bawah dia kalau ada pertandingan bolehlah minum kopi, dia seronok sikit lah tu. Boleh isap rokok sikit-sikit kan. Kalau yang isap rokok boleh lah, minum teh tarik semua. Nah, kalau di Kelantan ada nasi belauk kan. Kalau tak ada pertandingan, apa yang ada? Yang bertanding pun relax lah, dia tidur lah kat rumah. Jadi sekarang ni sekurang-kurangnya naik presiden ni berjalan, buat kerja sikit. Malah saya rasa sepatutnya lah yang nombor 1 pun patut ada pertandingan hari tu. Kalau saya lah, biar siapa nak lawan
Presiden Saya mengalu-alukan tadi. Saya mengalu sepatutnya. Barulah betul tu. Barulah standard. Presiden Parti Melayu yang pertama yang mengalu-alukan. Dia dilawan. Selalunya dalam UMNO ni, dalam dulu parti-parti Melayu ni, tak payah lawan, pecah parti. Tapi akhirnya pecah juga. Saya dah dengar sejak saya muda ni. Kalau parti kita berlawan pecah. Tapi pecah juga. Pecah juga. Melayu pecah juga. Jadi pertandingan, kalau tak nak pecah, dia kena bertanding. Walaupun dia berkelahi sekejap, tapi akhirnya dia akan balik. Sebab dia dah meluahkan. Biduk lalu kiambang bertaut, orang kata. Biduk lalu kiambang bertaut. Tapi tak nak orang parti Melayu kita ni, maklumlah parti feudal kan. Jadi tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tapi akhirnya tak ke mana juga. Ya. Tapi balik kepada ni, saya rasa tak perlu bimbang lah. Muhyiddin tak perlu bimbang. Peja akan menang. Kiandi akan menang. Razi Jidin akan menang. Dan satu lagi saya perhati dia di parti-parti kita ni, dia suka tengok berapa undi dapat. Seolah-olah kalau orang tu lebih sikit, mana dia tu better, lebih baik. It's not like that. Dia tak perlunya begitu. Dia, kalau zaman UMNO dulu, siapa banyak duit, dia lah highest vote. Janji menang lah. Menang, asal menang cukup lah. Saya misalnya dalam Parti Bersatu ni, saya tak adalah kenal siapa sangat dia. Tapi Tasimuddin kenal lah. Siapa? Dengan Tasimuddin kenal lah, Presiden. Tasimuddin kenal lah. Pasal dia UMNO dulu. Saya kenal juga, tapi tak rapat sangat. Tapi dari tahun naik Presiden tu, yang saya kenalnya Kiandi lah. Kiandi. Kenal Kiandi. Kiandi. Dia Sabah. Bumi Putra. Tapi Kiandi ni is a good man, good leader. Dia, kita nak jumpa dia, cakap sikit-sikit masalah pun dia betul terang lah. Dia tak ada macam saya suka pemimpin yang terus terang. Kalau dia boleh tolong, dia tolong. Dia tak boleh, tak boleh. Jadi saya harap Ronald Kiandi menang lah. Ni saya kempen untuk Ronald Kiandi ni. Itu bukan berarti jangan sokong Razi Jidin. Bukan berarti jangan sokong Peja. Itu artinya saya suka kepada Ronald Kiandi. Sebab satunya dia hisap okok. Saya suka orang hisap okok. Lagi pun jawatan ketiga tu. Saya tak tahulah dia hisap ke tidak sekarang. Tapi sigar dia hisap. Dengan saya dulu. Saya, lepas tu saya suka dia sebab dia betul terang. Lagi satu tu, yang saya dengar lah, kenapa Muhyiddin rasa macam tergurus hati dengan ada pertandingan ni, sebab dia peladamai dia ialah dia nak bagi Hamzah naik kepada timbalan Presiden, Peja dia turun kepada naik Presiden. Yang dia takut nanti bila Peja bertanding naik, dia Peja kalah pula tu. Kalau lah Muhyiddin kata Peja mesti menang lah dia. Dulu ingat dah? Anwar lawan Ghaffar. Masa saya UMNO dulu lah. Masa tu semua orang kata, wah, Tun Ghaffar Mahathir sokong Tun Ghaffar. Pada awalnya. Mula awal. Pada awal. Dan saya percaya kalau Mahathir kekal sokong Tun Ghaffar masa tu, walaupun Ghaffar tak ada duit dan dia pun cakap putih taklah macam Anwar. Dia tak pandai cakap macam style. Dia cakap kampung sikit Tun Ghaffar. Tapi saya rasa kalau Mahathir kekal sokong dia, menang dia. Tapi arus ketika itu terlampau kuat dan akhirnya Mahathir pun sokong Anwar juga akhirnya. Yalah, Mahathir pun nak hidup. Mahathir pun nak hidup lah masa tu. Saya pun tak tahulah why dia change his mind. Tapi pada saya, kalau dia, saya rasa dia menang hari tu. Tapi semua orang kata arus kuat. Dia arus tu kalau duit kuat. Kalau duit tak kuat. Tapi pada masa tu saya rasa, kalau nak katakan duit, Anwar ada duit lah masa tu. Dia perdana Menteri Kewangan. Dia Menteri Kewangan. Dalam Perdana Menteri. Walaupun Anwar ni orang yang ikhlas, jujur, dia tak ambil rasuah, dia tak sakau, dia tak seperti orang lain. Tapi orang kata dia ada duit juga masa tu lah. Dan orang kata Daim pun ada duit masa tu. Jadi
Mahathir ada duit. Kalau Daim ada duit, Mahathir mesti ada juga. Mesti ada duit sekali lah. Kalau baik, macam kalau dia ada duit, saya pun agak ada sikit lah. Tu ada duit, saya ada duit lah sekali. Jadi kalau duit sama ada masa tu lah, saya rasa Ghaffar boleh menang. Tun Ghaffar boleh menang. Tapi itu ramalan saya lah. Cuma benda tu tidak berlaku lah. Dia tak nak lah maknanya masa tu. Tak berlaku. Tapi balik kepada Muhyiddin ni, kalau dia nakkan Peja menang lah Peja. Dia boleh buat apa sajalah untuk Peja menang. Dia telefon aja. Excuse me. Kan? I want Peja. I want Peja. Sampai lah mesej tu. Okey. Okey dah, 91 saya ingat dia pemilihan dia bulan November ni. Jadi bulan depan. November bulan depan. Saya tak pasti tarikh dia bila, tapi itulah maknanya kita harap pemilihan tu berjalan dengan lancar lah. Tapi sekarang ni maknanya dia Bersatu ni dia punya mood ni lah tengah mood pemilihan lah. Mood pemilihan lah. Macam ke tengah kempen. Tapi berapa perwakilan tu dia yang mengundi ni? Saya pun tak tahu sangat. Saya rasa Bersatu ni mengundi di style UMNO. Ialah lebih kurang. Tapi saya tak pasti, saya tak ingat jumlah sistem perwakilan dia macam mana, tapi lebih kurang lah macam UMNO. Jadi kalau UMNO punya style UMNO, kalau lah begitu, dia jaga ketua bahagian lah. Mana-mana pun tu biasa kalau ketua dia akan pegang ketua, dia akan ikut lah. Dia akan ikut lah. Pada selalu lah. Biasa perwakilan tu akan dipilih oleh yang pro kepada ketua bahagian lah. Biasanya macam tu lah. Kalau ada pun yang bukan tu memang adalah 10%. Terlalu kecil lah. Jadi sebenarnya pengundi Melayu ni mudah lah. Kan? Dia ikut ketua. Bila Melayu, orang Melayu pun senang tu. Politik Melayu ni senang. Senang dan mahal. Senang but expensive. Okay. Kita nak cakap pasal tadi kita dah cakap pasal PRN Melaka dengan Johor, yang Datuk rasa kalau tak ada Najib dia susah nak dapat 2/3. Tapi PRN yang paling dekat sekali daripada dua ni ialah PRN Sabah tu. Sabah. Sabah dia dekat. Dia mungkin dalam waktu dekat ni sebab dia dulu PRN dia 2020. Jadi dia habis tempoh dia 2025. Tahun depan lah. Jadi maknanya dalam tempoh yang dekat-dekat ni memang akan mungkin awal tahun depan dia akan ada pilihan raya lah. Sabah. So apa jangkaan Datuk tentang nasib UMNO di Sabah ni, PRN Sabah ni? Sabah ni dia sekarang ni saya pun tak mengikuti sangat dia, tapi banyak sangat parti dia. Saya pun pening nak ikut perkembangan. Ya. Tapi ada GRS lah, ada of course Warisan ada, UMNO ada, KDM, PH ada, PH macam-macam ada kan, ada 20 parti, 15. Tapi pada saya dia lah, parti yang ada potensi besar ialah UMNO, BN lah. Sebab asalnya begitu. Kekuatan asal Sabah ialah BN, UMNO. Semua asal tu daripada ni lah. Itu mulanya. Dan saya percaya kalau orang UMNO, BN dan ahli-ahli politik Sabah yang ingin melihat kestabilan politik Sabah, kalau tak ada stabil, nak negotiate macam mana, MA 63 ke 64 ke, nak buat projek macam mana, dia kena ada parti yang kuat. Maka UMNO dan Bung Mokhtar mesti kuat. Jadi saya harap begitulah. Saya harap UMNO, BN kuat, barulah dapat memerintah. Dan kalau pecah, ni ada 15 kursi, ni 15, ni 10. Dia jadi rojak kan. Tapi sekarang itu dia punya kecenderungan dia, GRS ni saya rasa dah hampir pastilah dia akan bekerjasama dengan PH. Dia akan bekerjasama dengan PH. Dia nak bawa sama dengan di pusat lah. So dia akan bertanding dengan PH. Sekarang ni dia cuba nak bawa BN lah sekali, tapi BN belum buat keputusan lagi. Jadi kalau dia bawa BN, jadi maknanya PH, GRS, PH, BN akan bertanding bersama. Dia akan berlawan dengan Warisan lah. Yalah, orang yang tak kuat ni dia cuba nak ambil orang yang kuat dalam politik ni, kan? Jadi kalau GRS dia nak ambil PH, sebab PH pusat, PH Perdana Menteri, jadi dia nak bersama. Dia nak ambil juga BN sebab dia tahu di Sabah BN kuat. Jadi sudah tentulah begitulah politik yang akan diusahakan oleh orang yang tak kuat. Tapi bagi orang yang kuat ataupun yang mampu
mempertahankan kekuatan dia, misalnya UMNO lah, BN. Kalaulah UMNO BN mampu merasakan mereka boleh meraihkan undi yang cukup ataupun kursi yang cukup, buat apa nak pakat dengan diorang ni? Pakatlah dengan satu dua lain, tapi yang boleh memegang kerajaan dengan kuat. Kalau you pakat dengan GRS lah jadi menteri, ketua menteri. Kecuali dia boleh demand kursi banyak sikit. Dia boleh demand pun bahaya juga. Baik tak usah, baik bertanding, berlawan kekuatan sendiri, dan kalau perlu gabunglah dengan satu grup yang kuat. Misalnya lah, kalau saya melihat warisan, saya rasa warisan ada potensi, walaupun dia ada 18, saya tak ingat lah berapa. Jadi kalau UMNO boleh bergabung dengan warisan, dan ada 2 KDN KDN parti-parti kecil lain, boleh jadi pemerintah yang kuat macam dulu. Saya ingat dulu dia lah, bukanlah saya nak merujuk balik ni, Sabah dulu semasa ada kestabilan kepimpinan, Haris Saleh misalnya. Haris Saleh ni masa tu banyak membuat pembangunan di Sabah. Kita semua ingat. Dan kesilapan dia pun ada jugalah. Dia bagi labuan dekat wilayah tu buat apa? Kan misalnya. Tapi dia sebab dia sayang sangat, percaya sangat Dr. Mahathir, dia bagi labuan lah. Tapi rugi Sabah. Tapi tak apa. Tapi keseluruhannya Haris Saleh dapat membangun Sabah masa tu sebab dia ada kekuatan. Dan dalam satu segi Pairin pun satu masa kuat. Sebelum dia jatuh maka dia dapat membuat parti-parti dasar-dasar yang kuat. Tun Mustafa UMNO kuat. Kan? Jadi kita kena kembali kepada era kekuatan itu. Musa Aman yang terakhir. Musa Aman kuat juga. Kuat lama dah. Jadi kita kena cari formula, kembali kepada situasi di mana kepimpinan Sabah itu bersatu cukup untuk memerintah dengan tegas, dengan firm, projek berjalan, rakyat dapat itu sikit sini sikit. Pemimpin nak ambil sikit-sikit tu biasalah. Tapi biarlah rakyat terima. Kan? Saya nak melihat begitu. Jadi gandengan yang kita harap daripada ni ialah UMNO BN bergabung dengan satu kumpulan lain yang kuat. Maknanya biar dia bertanding dulu sendirian dulu. Selepas dulu. Bila kita tengok kursi kita baru kita boleh negotiate. Kalau kita nak negotiate dengan PA lepas tu lah. Ni sebelum bertanding dah negotiate macam mana? Kalau kita rasa tak kuat, itulah kita buat. Kita negotiate. Bagilah saya ni. Dia akan bagi kursi yang kamu kalah. Buat apa dia bagi kursi yang dia benar? Dia akan bagi pasal dia sedang pegang kuasa. Dia ada pegang kuasa. Dia akan bagi yang buat apa dia nak bagi kamu kursi? Yang selamat dia kata ambil lah Lahad Datu misalnya lah, saya tak tahu. Ambil lah Sempurna ke apa tu. Sempurna tu mungkin kalau UMNO bertanding nak lawan warisan mesti kalah, sebab itu benteng. Syafi'i misalnya. Jadi sebagai contoh. Jadi baiklah Prof. Syafi'i dan Bong berbaik-baik, kan? Saya suka Bong walaupun dia ada masalah lah. Dia berterus terang. Dia cakap dia berterus terang. Isteri dia cantik. Jadi saya isteri yang kedua ke apa tu? Saya tak ingat lah. Tapi dia ada isteri. Dan Bong ni dia berkawan. Saya kalau saya telefon dia mesti dia jawab. Setengah pemimpin dia tak jawab dia. Jadi Bong selalu jawab. Jadi balik kepada kepimpinan Sabah lah. Saya harap UMNO kuat. Tak kira lah Bong ke Rahman Dalar ke, itu politik dalaman, saya tak kira lah. Tapi saya nak kuat. Dominan, UMNO dominan. Kalau kita di Sabah pun kita tak boleh nak jadi dominan, macam mana kita nak dominan di Semenanjung? Jadi maksudnya kita kena test dulu di Sabah ni. Sabah mesti menjadi satu ujian besar kepada BN untuk UMNO dominan. Ujian besar kepada Zahid Hamidi. Kalau dia betul-betul nak dominan di Semenanjung, BN, Sabah lah selesai dulu. Sabah tahun depan. Dan saya lihat potensi Sabah ni kuat sebab sebelum UMNO BN mana ada parti yang kuat selain daripada saya sebut Haris dengan Pairin. Itu aja.
Lepas tu UMNO semua. Ya, BN semua. Lepas tu UMNO sapu semua. Jadi kita balik kepada asal lah. Tapi Sabah nak pergi sana mahal dia, itu yang saya tak tahan tu. Macam nak murah pergi Hong Kong daripada pergi Sabah. Ya, setengahnya kalau musim raya memang betul. Itu yang saya tak tahan ni. Mahal. Tapi tak apalah, kalau Datuk nak pergi boleh tempah awal lah tiket. Kalau nak kempen. Saya tak nak kempen. Saya kempen tu orang marah. Tapi saya harap Sabah stable. Sebab Sabah ni potensi banyak. Kalau Sabah tak stable, then dia sebelah sana tu lautan Cina Selatan, then sebelah sini puak-puak Filipina, Sulu. Dan jiran dia Sarawak cukup Sarawak dah kuat, cukup stable. Jadi Sabah mesti menunjukkan kekuatan. Orang Sabah tak boleh lagi nak sewenang-wenang, everything is normal. It's not normal. Sabah is not normal. Sabah mesti kukuhkan kekuatan sendiri. Strong party in Sabah. Ya. Agak begitu. Begitulah, mudah-mudahan atau pilihan raya pun rasanya tak lama lagi dia. Saya ingat awal tahun depan lah saya. Boleh lah. Nak book tiket sekarang ke? Boleh lah Datuk. Kalau Datuk nak book tiket murah, Datuk book tiap minggu book. Tiap minggu pergi Sabah, balik Sabah, balik. Jumaat pergi Sabah, Ahad nanti isteri aku kata dia apa pula ni. Tak apalah, kalau book awal dia murah. Jadi kalau tak pergi pun tak apa. Boleh cancel then? Tak boleh cancel. Kira burn je lah, murah. Tak boleh. Tak boleh burn, membazir. Tak boleh. Apa lagi nak cakap ni? Last point. Last point ni saya rasa kita nak cakap pasal keseluruhan, cakap inilah tu, politik sikit lah. Politik boleh. Politik lah tu. Ni kita dah cakap bersatu politik. UMNO kita dah cakap Sabah. Politik. UMNO national lah pula tu. UMNO national. UMNO national lah tu. Ya, okey deh. Saya nak tanya dia ni. Lepas mahkota, kita tengok PKR kata, alah, kamu kalau tidak sebab aku, kamu tak boleh menang. DAP kata, kalau tidak sebab aku, kamu tak Cina kamu tak dapat. Cina tak sokong. UMNO pula kata, kalau aku tak sebab aku, macam-macam lah dia. Bila nak habis ni? Dia takkan habis tu. Itu kawan apa macam tu? Itu dia takkan kawan. Dia takkan habis tu. Dia takkan habis. Dia tetap akan ada claim lah, masing-masing claim lah. Kalau keputusan ni dia akan tetap mengubah. Jadi saya pun tak tahu maknanya dia punya perpaduan tu tidak begitu kukuh lagi lah kerajaan Madani ni. Saya rasa betul lah, tapi UMNO dan BN mesti terus, bukan nak ungkit siapa sebab apa dia merintah, sebab apa, itu pada saya a bit childish lah. Tapi yang UMNO perlu ungkit ialah dasar Madani, dasar ekonomi Madani ni betul ke untungkan kita maksudnya rakyat. Dia saya dengar banyak ni projek besar bilion ni. Bila saya dengar bilion daripada Amerika lah, daripada nak sampai ke rakyat ni bila? Benda yang dia disampaikan, jenis apa pelaburan itu. Kalau data center misalnya, macam mana rakyat nak terima habuan tu? Keuntungan tu macam mana? Saya nak dengar bilion ni, misalnya katalah Pakistan akan melabur 100 bilion untuk menolong nanam padi. Saya nak dengar macam tu, Den. So nampak benda tu? Nampak. Jadi padi ni kalau 100 bilion orang padi, mungkin dekat Kelantan ada yang untung. Saya nak dengar negeri China hari ini sudah akan melabur 2 bilion untuk perparitan di seluruh negara. So kita nampak air tak bocor, itu ni. Kalau hujan lebat pun taklah cepat naik air. Saya nak tengok yang macam tu, Den. Jadi kalau setakat data center melabur cloud city, aku tak faham. Itulah. Jadi macam mana dia? Cerita sikit macam mana perkembangan. Saya rasa pelaburan ni makan masa sikit lah tu. Kita tunggu sikit lah tu.
Sebab makan masa dia apa yang dia ada sekarang dia baru diumumkan. Diumumkan saya rasa mungkin makan masa 6 bulan, mungkin setahun barulah kita nampak ada berhasil benda tu kan. Hasil dia lah. Hasil benda tu. Kalau setakat misalnya Forest City dia, apa hasil untuk rakyatnya agak? Saya suka Forest City sebab saya pergi main golf. Tu pernah main golf sana? Oh pernah, tapi mahal sikit, tapi bagus. Jadi saya harap Forest City berjaya. Tapi selain daripada golf, apa yang untuk kita? Yalah, Forest City ni dia banyak kepada perumahan, adalah pelancongan semualah. Kita menggalakkan situlah. Banyak lagi. Jadi harap Singapura, pelaburan luar lah datang, pelaburan beli hartanah itulah. Kita harap macam itulah. Tapi dia tu macam tu, tadi kita kembali pada yang Datuk kata kestabilan bila nak bergaduh ni. Saya rasa dia tidak akan habis selagi UMNO tidak ada dominan. Sebab sekarang ni walaupun UMNO ni dalam kerajaan tapi dia kursi dia kecil. DAP lagi besar. Jadi boleh menekan. Sebab tu saya tak nampak parti yang boleh bagi kestabilan kuat ni sekarang ni lah daripada UMNO lah. UMNO tapi itu yang saya fed up ni, saya marah sangat ni. Apa pasal ni? Saya haraplah kuatkan UMNO dalaman, kuatkan cepat-cepat, dan janganlah fikir kita ni tak apa, kita ada Madani tolong kita. Tak cukup. Dia tolong, tapi dia nak tolong dia juga. Dia UMNO mesti banyak kursi. Sekurang-kurangnya dia punya kursi itu sama dengan DAP. Barulah dia steady. Dia mesti menang lebih tu. Kalau lebih lagi steady. Contohnya dia kekal dalam kerajaan sekarang, tapi UMNO ada kursi 45 kursi contohnya. Apa pasal lambat sangat perkembangan UMNO dengan PAS? Mesti dah mati ke? Saya rasa UMNO ni dah tak nak PAS dah. Saya rasa dah tak nak PAS. Oh pula dah. 2-3 minggu hari tu kita kata boleh jadi. Ini dalam perjumpaan yang malam tautan kasih baru ni, Datuk Zahid ada sebut sikit, dia hurai sikitlah sesi rundingan dengan DAP dengan PAS sebelum ni. Tapi sebutlah tak berjaya. So kesimpulannya yang saya faham dan saya rasa orang semua fahamlah, PAS ni tak boleh lah dengan PAS. Saya rasa memang dia tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia dah tak boleh. So ada rundingan sebelum ni daripada dulu lagi, daripada Muafakat Nasional. So rundingan tu akhirnya dia kena kencing lah. Senang cerita macam tu lah. Okey lah, tak apalah. So kalau begitu kena kuat sendiri lah. Dia kena. Sebab tu saya kata dia kena kuat sendiri. Sebab tu kena kuat Sabah. Kena kuat sendiri. Kena kuat di sini. Ya, dia mustahak kena kuat sendiri. So okey lah Din. Okey. Saya rasa gitulah untuk minggu ni. Minggu depan kita cakap pasal lain pula. Terima kasih lah datang. Okey, sama. Assalamualaikum. Salam.